Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang berbahagia sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pimpinan-pimpinan organisasi, ibu-ibu, bapa-bapa, bani wa banat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam yang indah ini, walaupun keadaan sunyi dan suram, sama-sama kita menyambung kembali peristiwa yang telah kita sentuh semalam, iaitu peristiwa kerajaan Khulafa Ar-Rashidin ataupun Khalifah terpilih. Semalam kita membicarakan bagaimana lebih 2 tahun Khalifah Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah memerintah kerajaan Khulafa Ar-Rashidin, Khalifah terpilih, dengan ancaman-ancaman cabaran kepada Islam, di mana sebelum berlaku kembali ke rahmatullah Sayyidina Abu Bakar, beliau telah mengarahkan Sayyidina Osman menulis surat wasiat, di mana Sayyidina Abu Bakar mencadangkan supaya umat Islam memilih dan membai'ah Sayyidina Umar Al-Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza sebagai khalifah kedua umat Islam. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka Sayyidina Umar telah naik kuasa, naik takhta pada tahun 13 Hijriah, di mana kita semua maklum tentang kehebatan Sayyidina Umar, sebagaimana yang disebut oleh Abdullah bin Ibnu Mas'ud tanda sekalian. Islamnya Umar adalah kemenangan, hijrahnya Umar adalah kekuatan, dan pemerintahan Umar adalah rahmat. Di mana Sayyidina Umar Al-Khattab telah mulai Islam pada tahun kelima kerasulan, dan Sayyidina Umar adalah pemimpin atau pimpinan kepada musyrikin Mekah sebagai ketua pemuda. Beliau daripada kabilah Banu Adi, sikap permusuhan sangat tegar kepada orang-orang beriman. Itu Sayyidina Umar sebelum daripada Islam. Dan bagaimana akhirnya pada tahun kelima kerasulan beliau tersentuh dengan hidayah, dengan kisahnya tuan-tuan, apabila mesyuarat musyrikin Mekah, tuan-tuan telah mengarahkan Sayyidina Umar untuk mengambil tindakan kepada Nabi kita yang mulia. Sebab mana kita tahu Nabi SAW, tuan-tuan, berdakwah yang mengikuti dakwah Nabi, bersama-sama Nabi sebagai besar kelompok mustada'afin, sahabat-sahabat sekalian. Dan bagaimana Sayyidina Umar dalam bergerak nak cari Rasulullah, bertemu dengan seorang sahabat lain, dan Sayyidina Umar mendengar apakah hasrat dia, dan sahabat tu suruh Sayyidina Umar untuk terlebih dahulu ambil berat pasal keluarga dia, iaitu adik dia sendiri, adik kandung dia, dan juga ipar dia Sa'id bin Zaid telah memeluk agama Islam, Fatimah adiknya. Maka Sayyidina Umar pergi ke rumah adiknya, rupanya ada usrah sedang dilangsungkan, di mana Khabbab Al-Arab bin Aqid, mereka belajar daripada surah Taha ayat 1 hingga ayat 5, belajar daripada surah Taha. Jadi suasana dakwah dan jihad ta'lim di Mekah ni, umat Islam berhimpun di rumah Arqam bin Abi Arqam daripada kabilah Bani Makhzum. Arqam bin Abi Arqam memulakan rumah sebagai pusat gerakan ilmu saat berusia 16 tahun. Itu Arqam bin Abi Arqam. Jadi bila penuh, tuan-tuan sekalian, maka dipecahkan kepada kelompok lain. Contoh rumah Sa'id bin Zaid, yang juga adik ipar kepada Sayyidina Umar, merangkap sepupu kepada Sayyidina Umar. Di sinilah bagaimana kisah berlaku oleh Sayyidina Umar buat di luar rumah saja. Tuan-tuan dengar laungan Sayyidina Umar, maka Khabbab telah masuk bersembunyi dalam bilik manakala Sayyidina Umar naik ke rumah. Tuan-tuan sekalian, apa yang kamu lakukan? Bila dinafikan oleh adik dan adik ipar, Sayyidina Umar telah memukul Sa'id bin Zaid, sepupu dan juga adik iparnya. Dan bagaimana Fatimah menolak tubuh abangnya, Sayyidina Umar telah menampar muka Fatimah hinggalah ada darah pada bibir. Allah campak rasa kemanusiaan kepada Sayyidina Umar, rasa belas kasihan. Dia minta, apa yang kamu baca? Maka Fatimah disebut riwayat tersebut, Sayyidina Umar pergi bersihkan diri, disebut mandi, tuan sekalian, bersihkan diri. Dan Sayyidina Umar akhir memegang surah Taha ayat 1 hingga ayat 5. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Taha, tidak kami turunkan Al-Quran kepada kamu untuk menyusahkan kamu, melainkan sebagai tazkirah, sebagai peringatan, yang ini kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Sayyidina Umar merasa lembut hati, tuan sekalian.
mula tersentuh, hati dia mula lembut tuan sekalian. Sebab tu tuan-tuan sidang pendengar sekalian, Al-Quran mukjizat paling besar dengan nama lain Al-Huda, Al-Bayan, An-Nur, At-Tibyan, Al-Tanzil, Al-Kitab, Al-Shifa, Az-Zik, Al-Hakim, Al-Furqan. Sejarah kemanusiaan ini bagaimana ramai orang yang mereka mendengar Al-Quran hati mereka lembut. Pernah dengar kisah Cat Stevens, seorang artis pop dan di dunia moden era 70-an terkenal Cat Stevens. Akhirnya tuan-tuan membaca Al-Quran, memerhati Al-Quran, hadiah daripada abang dia. Akhirnya tersentuh hidayah, telah memeluk agama Islam. Akhirnya pendakwah terkenal di benua Eropah, Cat Stevens. Ada madrasah, ada sekolah, ada NGO, charity, kebajikan tuan-tuan sekalian. Sama Young Ridley. Young Ridley sama tuan sekalian. Young Ridley, tuan-tuan, seorang penulis medan konflik yang terkenal di negara-negara barat tuan sekalian. Orang menunggu hasil tulisan Young Ridley yang berada di medan lapangan, live, tulis secara langsung apa berlaku, apa yang lihat tuan sekalian. Sekali beliau terperangkap di Kabul, di Afghanistan. Young Ridley ditahan, dah dimasuk lokap oleh syurta atau polis kerajaan Taliban. Beliau menyangka beliau ni akan diapa-apakalah, sebab tipikal orang England macam dia ni tergambar dah orang yang berjambang ni kuat seks, kuat nafsu, kena rogol dah. Tapi tidak, sebenarnya syurta atau polis kerajaan Taliban beri naskah Al-Quran terjemah Yusuf Ali, beri juga buku The Milestone Ma'rifat Tariq, petunjuk sepanjang jalan. Dia baca Al-Quran, dia memerhati. Akhirnya dia mula melihat, merasa sesuatu yang sangat luar biasa masuk dalam hati dia. Akhir balik ke UK, tahun sekarang beliau telah buat kajian lanjutan dan akhir telah memeluk agama Islam. Ramai kisah-kisah di akhir zaman juga orang meluk Islam akibat apa? Memerhati dan mengkaji Al-Quran. Termasuk kalau tokoh terkenal penulis Maryam Jamilah. Maryam Jamilah seorang gadis Yahudi, buat kajian perbandingan agama. Dia pernah buat kajian pasal Old Testament, New Testament, buat kajian Al-Quran. Islamlah agama yang paling benar, maka Maryam Jamilah telah memeluk agama Islam. Ini yang berlaku di zaman kita. Sebab itulah kerja dakwah kita tuan-tuan. Kau tengok di Eropah ramai kawan-kawan, teman-teman pendakwah NGO Islam ini, mereka beri Al-Quran terjemahan kepada orang ramai. Di taman bunga pada hari Ahad, mereka beri naskah Al-Quran secara percuma. Tuan-tuan sekalian, kita boleh buat kerja dakwah macam ni, yang kita berikan naskah Al-Quran. Kita ramai teman-teman bukan Islam yang kelompok middle class yang suka membaca. Ataupun tuan-tuan beli Quran, tinggal mana-mana. Tak, tinggal di hotel boleh, tinggal tempat orang ramai boleh, kita buat wakaf tuan-tuan, tinggal. Biar orang baca Al-Quran, baca terjemah Al-Quran, insya-Allah. Tuan-tuan, Al-Quran ni mukjizat paling besar. Boleh menyentuh perasaan, boleh menusuk perasaan orang yang bertadabbur, orang yang memerhatikan Al-Quran, insya-Allah. Dan Sayyidina Umar, sahabat-sahabat sekalian, akhirnya dibawa Khabbab Al-Arat keluar daripada persembunyian, maka disebutlah Khabbab, bergembira kamu Umar, semalam aku mendengar supaya Islam diberikan kekuatan dengan salah seorang daripada dua Umar Al-Khattab atau Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Abu Jahal. Abu Jahal tu nama glamour dia. Apa Abu Jahal? Bapak bodoh, bapak goblok. Kata Indon, bapak bodoh tuan sekalian. Dulu Abu Hakam, bapak bijak, bapak cerdik. Pasal apa tuan sekalian digelar pula Abu Jahal? Dia sebagai pemimpin musyrikin, dia pernah lontarkan satu usul, satu idea tuan-tuan, supaya gelaran Muhammad Al-Amin kepada Nabi kita yang mulia, tukar pada Muhammad Al-Kazab, Muhammad pembohong, Muhammad pendusta. Tuan-tuan, orang Mekah tetap memanggil Muhammad Al-Amin. Sebaliknya Abu Hakam, tukar Abu Jahal, bapak bodoh, bapak jahil tuan sekalian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, rupanya sampai di rumah Arkam bin Abi Arkam ni lah. Walaupun sahabat-sahabat agak panik pada awalnya, ingat Sayyidina Umar ni nak buat sesuatu yang buruk dah, tuan-tuan sekalian. Nabi pegang mata, apa yang Umar mahu? Sayyidina Umar tak cakap banyak, bersyahadah terus, melafazkan kalimah thayyibah, kalimah syahadah, dan inilah fasa kemenangan kepada orang-orang beriman. Boleh start buat dua saf dah, dua barisan. Tuan-tuan sekalian, mereka keluar ke mana-mana, satu di bawah, di belakang Sayyidina Hamzah, belakang Sayyidina Umar, pergi ke Kaabah. Tuan-tuan sekalian, ini hebat zaman Sayyidina Umar apabila meluk Islam disifatkan sebagai kemenangan. Dan hijrahnya Umar adalah kekuatan. Berlakunya hijrah Mekah ke Madinah.
Sebagaimana pernah sahabat-sahabat saya sebut dalam kuliah-kuliah, apabila saja bai'atul aqabah, perjanjian Aqabah yang kedua bocor tuan-tuan sekalian, maka musyrikin Mekah mereka mengadakan musyrak tergempar. Mereka merencanakan konspirasi kemuncaknya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan. Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan perancangan jahat ataupun konspirasi musyrikin. Allah bongkar sebagaimana kita semua membaca Al-Quran. Surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah apabila orang kafir merencanakan perancangan untuk menahan kamu, yakni memenjarakan kamu, atau untuk membunuh kamu, atau untuk mengusir kamu, yakni keluar daripada Mekah. Dan mereka melakukan perancangan, dan Allah pun melakukan perancangan, dan perancangan Allah lah yang lebih baik. Maka berlakulah operasi hijrah Mekah ke Madinah. Orang lain sembunyi-sembunyi hijrah tuan sekalian. Tak. Keluar seorang keluar. Tapi Sayyidina Umar macam mana? Kata hijrahnya amal kekuatan macam mana? Sidang pendengar sekalian, Sayyidina Umar boleh pergi siang hari istihar, declare dekat dengan tempat public, tempat ramai dekat Kaabah. Siapa nak anak dia yatim piatu, isteri dia janda, mak dia hilang anak, sila tunggu aku sekian tempat. Aku nak keluar daripada Mekah. Disebut dalam kitab sirah 20 orang kalangan mustada'afin, hak lemah-lemah, hak tak urat pakai ikut belakang Sayyidina Umar, dan mereka tak diganggu. Sayyidina Umar memang tak diganggu. Hak ikut dia pun tak boleh diganggu oleh gedebek-gedebek, oleh gembong-gembong musyrikin Mekah. Menunjukkan siapa Sayyidina Umar ni? Orang hebat lah. Orang bisa, kata Kelantan. Dah, orang bisa. Tak bisa. Kalau zaman kita disebut taiko, sebutlah. Sayyidina Umar ni jangan main. Orang tak berani tuan-tuan sekalian. Orang kenal karakter dia bukan biasa-biasalah. Orang biasa bertempur, orang gagah dan bekas ketua pemuda Mekah daripada kabilah Banu Adi. Baik, kalau kita lihat sejarah Sayyidina Umar Al-Khattab bin Naufal bin Abdul Uzza di Madinah, dengan tegaknya pengkalan kuasa, tegaknya peribadatan Islam di Madinah, Nabi sebagai ketua negara. Lihat Sayyidina Umar banyak juga dirujuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar termasuk ahli-ahli mesyuarat. Contoh kalau kita lihat Sayyidina Umar tuan sekalian, Sayyidina Umar kan Nabi minta candangan, minta pandangan Sayyidina Umar. Contoh kalau kita sebut berkaitan isu tawanan perang Badar, atau Allah gelar sebagai Yaumul Furqan, 17 Ramadan, hari Jumaat tahun 2 Hijrah, berlaku peristiwa pertemuan, Allah beri nusrah, beri bantuan, beri kemenangan kepada pejuang Islam. Dah, ingat balik kita sebut orang lepas. Ingat tuan-tuan perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah fattaqullah la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar, wa antum azillah, dan kamu dalam keadaan lemah, fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. 70 kena bunuh, 70 kena tawan. 70 yang kena tawan termasuk Suhail bin Amru, seorang pemimpin Mekah yang pandai berpidato. Nabi tanya pada Sayyidina Umar. Nabi minta pada Sayyidina Umar, sahabat-sahabat sekalian, dan minta pada Sayyidina Abu Bakar. Minta jangan Sayyidina Umar kita pancung, kita penggal leher mereka. Nampak tak? Sayyidina Umar dah pancung, penggal kepala. Ingat Nabi tanya pandangan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ada dimensi atau pandangan lain. Mana-mana tawanan yang ada harta benda mereka di Mekah, mereka boleh tebus dengan harta benda mereka di Mekah. Contoh Suhail bin Amru ditebus 4,000 dirham. Adapun tawanan yang miskin tapi ada ilmu, maka setiap orang mereka hendaklah mengajar 10 orang kanak-kanak Madinah sehingga boleh membaca dan boleh menulis. Nabi terima cadangan Sayyidina Abu Bakar, tapi Nabi tak tolak semua sekali cadangan Sayyidina Umar. 2 daripada 70 orang dipancung, dipenggal leher mereka. Ingat, seorang nama Uqbah bin Abu Mu'id, yang kedua namanya An-Nadha bin Al-Harith. Sayyidina Umar. Baik, sahabat-sahabat dirahmati oleh Allah sekalian, Sayyidina Umar ni tuan-tuan sekalian, dia hubungan persemedaan merupakan mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun umur Sayyidina Umar lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar tahu sekalian dari sudut kepahlawanan, dalam peristiwa perang Khaybar, beliau diberi juga amanah memegang panjang Islam sebagai panglima perang Khaybar bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Dah.
Lawangan Yahudi di Khaybar 150 km ke utara Madinah menghala ke arah Syam. Cuma benteng Khaybar ni kukuh, kota Sa'bu, kota An-Naim, kota Sulatim, maka Sayyidina Umar parlimen kedua tak boleh buka. Hinggalah parlimen bertukar yang ketiga, Sayyidina Ali barulah boleh buka benteng Khaybar yang kukuh. Sayyidina Umar, sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, dia setiap manusia kadang-kadang tahu kena dia buat silap juga. Sayyidina Umar pun diingat dia masa di Islam pun dia buat silap. Apa silap Sayyidina Umar yang dia bawa ingatan ni sampai ke akhir umur dia? Ingat tak? Bantah Nabi dalam peristiwa Sulh Hudaybiyah. Bantah Nabi. Macam mana kisah tanda sekalian? Jadi Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah ni, kata ulama-ulama sirah, pintu kepada kemenangan Islam. Apa hujah ulama kita tanda sekalian? Lepas Sulh Hudaybiyah, Allah turun surah kemenangan. Ingat surah kemenangan. Inna fatahna laka fat'an mubina. Sesungguhnya kami akan memberi kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Sebagian besar ulama tafsir menyebut kemenangan nyata adalah peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Ada segelintir kata perang Khaybar. Sebab lepas perang Khaybar jatuh dua lagi pusat Yahudi di tanah Arab, di Fidak dan juga di Wadil Qura. Dah. Apabila Nabi terima perjanjian Hudaybiyah, baru Ma'asyar dia rasa berat sebelah. Sebab apa contoh? Perjanjian berlaku gencatan senjata selama 10 tahun di antara kedua belah pihak, sehingga mana-mana pihak mencabuli perjanjian tersebut. Yang kedua, orang Islam tak dibenarkan masuk ke Mekah tahun tersebut. Mereka hanya boleh datang tahun depan. Tahun depan tu tahun 7 Hijrah. Cuma tak ditulis lah 7 Hijrah tu. Sebab zaman Nabi SAW belum ada takwim, belum ada kalender. Zaman siapa ada kalender? Zaman Sayyidina Umar. Nanti kita bincang kemudian. Nak cerita pasal zaman Rasulullah dulu. Baik. Jadi orang Islam tu ada sekalian, boleh. Orang Islam, baik, kabilah-kabilah Arab boleh memilih sama ada bersekutu dengan kerajaan Islam atau kerajaan kafir Mekah. Kabilah Banu Bakar bersekutu dengan kerajaan kafir Mekah. Kabilah Banu Khuza'ah bersekutu dengan kerajaan Islam Madinah. Orang-orang Mekah yang lari ke Madinah, tersiratnya apa? Tuan-tuan sekalian, masuk Islam, hendak dikembalikan semula ke Mekah. Adapun orang Madinah yang lari ke Mekah, tersiratnya murtad, keluar dari Islam, tak perlu dikembalikan semula ke Madinah. Sahabat-sahabat rasa tidak adil ni tak? Sayyidina Umar bergelisah sekali. Sayyidina Umar. Tengok cara Suhaib bin Amr pun biadab. Dia pun dah genggam lah. Sayyidina Umar ni dah pegang dah ulu pedang dia. Sayyidina Umar ni dah. Lepas perjanjian balik, Suhaib bin Amr senyum lah, gembira, ingat dia berjaya dah. Pasti beliau akan dipuji oleh pembesar-pembesar Mekah. Sebab mission ni lengkap, jaya. Menghalang Islam pada masuk ke Mekah kerana adanya Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nabi SAW suruh sahabat-sahabat apa? Bertahlul. Suruh sahabat bersyukur. Tak gerak. Nabi suruh sekali tak berganjak, kedua tak bergerak, tiga tak berganjak, dan Nabi kita sedih. Nabi kita sedih. Kok tak berganjak termasuk Sayyidina Umar? Sayyidina Umar tak berhati, tak berganjak dia. Kalau kita saling protes, buat saling protes. Yang bersama Nabi Sayyidina Abu Bakar masuk dalam kemah Ummu Salamah. Nabi mengadu pada Ummu Salamah tentang sikap sahabat-sahabat Nabi, termasuk Sayyidina Umar yang tak bertahlul, tak ikut Nabi suruh. Maka Ummu Salamah bercadangan supaya Nabi bertahlul terlebih dahulu. Nabi ikut pandangan Ummu Salamah, Nabi bertahlul, barulah sahabat-sahabat akhirnya bercukur. Lepas tu sembelih binatang yang mereka bawa. Tengok. Sayyidina Umar, sahabat-sahabat sekalian, bila Allah turunkan surah kemenangan, Nabi baca tersebut, Nabi ulang baca. Ingat Sayyidina Umar tanya, wahai Rasulullah, adakah Islam akan diberikan kemenangan? Sayyidina Umar, ya. Nabi optimis tentang masa depan Islam. Kita kena ada sikap sama, kena optimis dengan masa depan Islam. Takkan kita rasa tak orang cetong skeptikal dengan masa depan. Ini bukan sikap orang beriman. Nabi optimis dengan masa depan Islam. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, lepas dah Hudaybiyah ni, satu demi satu kemenangan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Satu demi satu. Umratul Qadha, perang Khaybar, kemudian ada Fathu Mekah, Islam menang. Dan kalau kita lihat, tuan-tuan sekalian, zaman Sayyidina Umar masih hidup, Rasulullah wafat dah. Apabila dia teringat saja kesalahan dia bantah Nabi peristiwa Hudaybiyah ini, maka Sayyidina Umar ambil dua kaedah. Pertama, dia banyakkan puasa sunat. Yang kedua, banyak infak. Dia banyak sedekah. Memang sedekah akan memadamkan
Memadamkan apa? Sedekah memadamkan api neraka. Sedekah kita memadamkan api neraka, tuan sekalian. Memadamkan kesalahan kita. Sebab tu kita tuan-tuan ingat silat-silat kita. Sedekah, puasa sunat, sedekah, puasa sunat, tuan sekalian. Sayyidina Umar dia buat begitu. Bila dia terbayang tentang bantahan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar, kalau kita lihat sahabat-sahabat sedang pendengar sekalian, walaupun bermula dengan kisah yang dengan dia cari Nabi, nak bunuh Nabi, tapi nak orang sangat kasih sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar ni dia sangat tegas kepada orang-orang munafik di Madinah. Pernah Sayyidina Umar ni minta pergi penggal kepala bapa munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi Nabi tak benar. Sayyidina Umar ni sangat tegas. Sangat tegas. Dan pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, ingat tarikh Nabi kita wafat. Ingat sahabat-sahabat sekalian dah. Sahabat-sahabat yang ramai berhimpun. Semakin ramai berhimpun, mula timbul panik. Sayyidina Umar ni punya sayang, tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Rasulullah tak wafat. Rasulullah sebagaimana Musa anak Imran diangkat roh ke langit selama 40 hari dan akan dikembalikan roh tersebut pada jasad Nabi kita yang mulia. Rasul tak akan wafat selama tak dibunuh orang-orang munafik di Madinah. Sayyidina Umar. Siapa kata Rasul wafat, aku pancung, aku penggal dia. Ni Sayyidina Umar. Seorang sahabat pergi panggil Sayyidina Abu Bakar yang balik ke rumah lepas solat subuh tadi. Pergi rumah Sayyidina Abu Bakar yang balik lepas solat subuh. Datang Sayyidina Abu Bakar, masuk bila Aisyah. Aisyah ni puteri Sayyidina Abu Bakar dan Nabi ni menantu Nabi, walaupun Sayyidina Abu Bakar 2 tahun umur lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terbujuk kaku, ditutup dengan kain buatan Yaman yang berwarna hijau tua, disingkat bahagian muka, diamati wajah Rasul yang indah berseri-seri. Nabi dah wafat dah. Dalam keadaan sedih, Sayyidina Abu Bakar keluar ke ruang masjid, mententeramkan sahabat-sahabat lain, suruh Sayyidina Abu Bakar bertenang. Amsik ya Umar, amsik ya Umar. Tak. Sayyidina Umar tetap dengan keyakinan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak wafat. Sayyidina Abu Bakar pun ambil sudut lain masjid. Oleh kumum pula Sayyidina Abu Bakar ni apa layak buat announcement, buat pengumuman. Sahabat kait Nabi sejak zaman remaja, laki dah pertama intimat dengan Islam, sahibus safa Nabi. Yang paling penting sign dia apa dia? Petunjuk petanda dia Nabi lantik sebagai imam. Ketika Nabi kita sakit dah balik pada Haji Wida, balik pada ziarah kubur Baqi', membaca 2 patah firman Allah, innaka majitun wa innahum majitun. Dan sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Surah Az-Zumar ayat 30. Yang kedua, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah sekiranya Muhammad itu mati atau Muhammad terbunuh, maka akan berpaling daripada Islam. Sahabat-sahabat seolah petir menyambar dada mereka. Macam petir sampai dada, rebah pensan. Sayyidina Umar hebat tu, jatuh terduduk. Jatuh terduduk. Sayyidina Umar jatuh terduduk. Kata Sayyidina Umar, aku seolah-olah tidak pernah mendengar ayat ini ada dalam Al-Quran. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Sayang, kasih Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak binakan penghinaan para tak benar, tuan-tuan sekalian. Ini sikap Sayyidina Umar, tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi Sayyidina Umar, saya dah sebut tuan-tuan sekalian semalam kisah macam mana Sayyidina Abu Bakar dibai'ah. Hasil daripada cerangan Sayyidina Umar supaya umat Islam bai'ah Sayyidina Abu Bakar di atas kemuliaan, kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Dalam sebut semalam 2 tahun 2 bulan dah merintah, maka Sayyidina Abu Bakar wafat kembali ke rahmatullah. Maka Sayyidina Umar tengok zaman disebut zaman pemerintah Umar Ar-Rahmat. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ialah pemimpin yang ditabar, yang digelar Amirul Mu'minin, ketua orang-orang beriman, gelaran pada Sayyidina Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelarkan Sayyidina Umar sebagai Al-Faruq. Al-Furqan gelaran pada Al-Quran. Pembeza antara hak dan batil. Al-Faruq, orang yang dapat membezakan antara hak dan batil. Sayyidina Umar, tuan-tuan, saya sebut cara berfikir objektif. Sebab tu dia yang mencadangkan supaya umat Islam, tuan-tuan, mendokumentasikan Al-Quran. Ni berlaku zaman Khalifah Abu Bakar lepas perang Yamamah. Dah, Sayyidina Umar cara berfikir tajam, tuan-tuan sekalian, dan objektif. Sayyidina Umar juga apa gelaran Abul Futuhat, bapa pembukaan.
Mengapa digelar bapa pembukaan? Zaman Sayyidina Umar adalah zaman perluasan kuasa. Zaman Sayyidina Umar, zaman perluasan kuasa. Dan parlimen Islam hebat-hebat. Sa'd bin Abi Waqqas tawan Iraq, Amru al-As tawan Mesir, Abu Ubaidah Amir Jah tawan Syria, Khalid bin Al-Walid tawan Palestin. Dua buah empire besar dunia tumbang zaman Sayyidina Umar. Rom yang dipimpin oleh Heraklius ataupun Herakla tumbang dalam perang Yarmouk, manakala Parsi yang dipimpin oleh Kisra tumbang perang Al-Qadisiyah. Luas wilayah Islam. Apa Sayyidina Umar buat? Apa Sayyidina Umar buat? Lantik gubernur wilayah. Lantik gubernur. Sebelum tu jangan lupa, zaman Sayyidina Umar memulakan apa? Murabit. Apa ni sistem murabit tu ni? Murabit tentera Islam yang dibayar gaji dan ada wang saraan pencen selepas tamat tempoh berkhidmat. Ada dibuka bandar tentera. Bandar melatih tentera. Kalau kita macam tuan-tuan macam Port Dickson, bandar angkatan tentera, Port Dickson, dah. Bandar angkatan tentera, tuan-tuan sekalian, bandar angkatan tentera. Dia buka Basra, Kufah di Dimash. Dan Sayyidina Umar tuan latih anak muda sebagai tentera, dilatih. Dan menariknya, zaman Sayyidina Umar buat polisi tentang tentera-tentera Islam. Sebab berlaku apa tuan sekalian, Sayyidina Umar ni malam-malam dia monda. Di kota Madinah malam-malam dia monda, cayung susah mendengar rintihan rakyat. Kalau hari ni dah pemimpin, kalau tengok di Facebook, media sosial, kita faham dah apa yang berlaku di luar sana. Dah, sehari dulu dia nak melawak banyak lah musim coronavirus ni. Kena virus tuan-tuan sekalian dah. Biasa kalau pemimpin kita KBSM. KBSM? Kenduri, bersalin, sakit, mati. Masih tak sesuai. Kita duduk bertenang, berkurung. Tuan-tuan sekalian, hakkan pergerakan kita. Yang penting saja keluar rumah cari makanan. Itu pun seorang je tuan-tuan sekalian. Tak payah keluar, tak payah tuan-tuan sekalian. Tak payah keluar, duduk. Tuan-tuan sekalian. Baik, jadi Sayyidina Umar ronda mendengar pelbagai rintihan rakyat. Ada sekali tu lalu ke tepi rumah prajurit tu, bunyi suara isteri sebut, Jika tidak kerana Tuan Umar, nescaya katil ini akan bergoncang. Mana dia tak tahan dah. Kalau tak kerana Allah Tuhan kepada Sayyidina Umar, Tuhan pada kita semua ni, dia berzina dah, tak tahan sangat dah. Dia tinggal ada suami yang keluar berjihad, keluar untuk mempertahankan agama, yang jaga wilayah Islam yang luas ini. Maka Sayyidina Umar telah memerintahkan dihimpunkan semua isteri para prajurit Islam, tentera Islam, dan dibuat sesi, kalau kita brainstorming lah, sesi sumbang saran. Lama mana boleh wanita ni, isteri prajurit ni, lama mana boleh tahan ditinggal oleh suami. Macam-macam cadangan lah, macam-macam idea lah keluar. Ada sebut sebulan, ada 3 bulan, ada 40 hari, dan ramai pun nak sebut 4 bulan, mereka tak tahan dah. Maka Sayyidina Umar telah buat satu polisi dalam tentera Islam, tentera yang keluar jaga sempadan, yang keluar berjihad, keluar menjaga agama Allah, keluar menjaga keselamatan negara, kedaulatan negara, 4 bulan je. Lepas 4 bulan, sila balik bertemu dengan keluarga, dengan anak isteri, lepas dan diganti dengan trup atau pasukan yang lain. Ini polisi yang dibuat oleh Khalifah Umar, oleh Amirul Mukminin, tuan-tuan sekalian dah. Cantik. Kalau kita boleh buat aplikasi ni bagus, tuan-tuan sekalian. Ni dah. Kadang tentera pergi sampai setahun, sampai 10 bulan. Habis macam mana? Dah. Ada keperluan biologi. Dah. Akhir sekali tak tahu dia berzina atau buat benda maksiat lain, tuan-tuan sekalian. Dah. Kalau ikut Sayyidina Umar dah 4 bulan, tukar trup tuan-tuan sekalian. Gitu Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar menarik, ada wang saraan, pencen. Wang saraan bukan sekadar pada tentera, termasuk ahli Badrin. Siapa ada ahli Badrin? Ahli-ahli perang Badar. Ahli-ahli perang Badar ni 313 orang. Mereka sangat istimewa. Siapa yang masih hidup di zaman Khalifah Umar, dia beri pencen, wang saraan kepada mereka. Pencen juga dibayar kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat balik tuan-tuan sidang pendengar, siapakah isteri Nabi yang paling mahal bayar pencen? Siapa? Aisyah. Mengapa Aisyah? Well known, semua tahu. Aisyah paling alim. Aisyah ni yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis Nabi, yang paling alim Al-Quran, kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kata Aisyah paling alim. Banyak ayat Quran turun semasa Nabi bermalam di rumah Aisyah. Aisyah ni, tapi dia orang yang baik. Aisyah ni Masya Allah, bertemu Khalifah beritahu supaya sama ratakan bayaran, supaya semua orang seronok dan orang puas hati. Tak timbul apa tuan sekalian,
ialah cemburu kan. Biasa perempuan memang sifat dia cemburu. Perempuan kalau tak cemburu itu bukan perempuan, itu Robocop. Sekian dimaklumkan. Robocop. Jadi tuan-tuan dah perempuan cemburu. Jadi isteri Nabi pun cemburu. Sama Sayyidina Abu ikut cadangan Aisyah, sama ratakan badai pencin. Zaman Sayyidina Umar terlalu banyak reform ataupun pembaharuan yang tadi buat di zaman Sayyidina Umar. Tengok pelaksanaan kuas tadi memunculkan 4,000 buah masjid. Saya sekitar tahun 2006, mana berapa 14-15 tahun lepas, tahun 9 saya pergi melawat setempat di pedalaman Syria, Masjid Umar. Lama tuan-tuan. Saya masa pergi itu tahun 9, kami tak boleh masuk ke dalam dah. Dia seal lah dengan kayu palang. Sebab apa? Bayar zaman Senoma 1000 tahun lebih. Takut untuh tuan sekalian. Ada tak empangan? Zaman Senoma bina empangan. Empangan Abu Musa. Empangan apa lagi tuan sekalian? Ada beberapa empangan dibina zaman Sayyidina Umar. Termasuk empangan Amirul Mukminin dibina di Mesir. Lepas tu gubernurnya Amr al-As tuan sekalian. Lantik gubernur Sa'd bin Abi Waqqas di Iraq, Abu Ubaidah Amir al-Jarrah di Syria. Dan jangan lupa zaman Sayyidina Umar juga berlaku wabak ta'un, atau kalau kita buatkan kepala ketegak degil babe kita, angkanya akan bertambah. Sayyidina Umar tegas, jangan keluar tuan sekalian. Dan Sayyidina Umar pun tidak masuk ke wilayah Syam. Tengok kita buat arah apa, tengok dah orang Selangor, orang KL berbondong-bondong balik ke kampung. Orang kata, ustaz balik kampung. Saya kena balik ke sekolah saya. Anu setiu, anu besuk tuan-tuan sekalian. Dan tapi nak beritahu sahabat-sahabat sekalian, Sayyidina Umar tak sampai tu 24,000 mati. 24,000 termasuk gubernur Syria. Siapa dia? Abu Ubaidah Amir al-Jarrah. Kena ingat siapa Abu Ubaidah Amir al-Jarrah ni? Salah seorang daripada 10 sahabat Nabi yang diambil syurga dengan lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tegas Sayyidina Umar mengawal wabak daripada berjangkit. Kalau pakat keluar ramai-ramai dan sudah ada hadir Nabi, tuan-tuan bayangkanlah akan berebaklah kolera ataupun penyakit tahun ni membunuh. Mungkin ramai lagi. Tapi walaupun terkawal pun 24,000 telah kembali ke rahmatullah, telah meninggal. Kita boleh ambil ibrah, ambil pengajaran. Tuan-tuan, dah kerajaan, pihak berkuasa termasuk pihak berkuasa agama dah buat peraturan dah. Apa yang boleh, jangan berhimpun ramai-ramai. Dah. Ada lagi lepak kedai kopi, lepak kedai mamak di pasar-pasar. Jalan lenggak kangkung lagi. Jaga hari ni tentera akan terlibat. Tentera akan terlibat untuk sama-sama bantu pihak polis. Jangan main-main. Kalau tentera dia turun padang, sila kena penampar free. Tuan-tuan sekalian anda. Duduk kat rumah diam. Tuan-tuan sekalian, duduk kat rumah baca Quran boleh, tengok TV boleh, main gadget boleh, macam-macam boleh kat rumah. Buat apa? Goreng pisang boleh. Nasi goreng black pepper boleh. Apa masalahnya? Dah, tenang. Sayyidina Umar ni sejauh dari zaman Sayyidina 24,000 orang telah terkorban. Baik zaman Sayyidina Umar, sahabat sekalian, di seluruh wilayah Islam ini ada 4,000 masjid yang dibina. 4,000. Dan Sayyidina Umar menekan soal pendidikan atau jihad ta'lim. Bagaimana bermula sekolah rendah? Sekolah rendah macam mana mula sahabat sekalian? Baik, zaman Sayyidina Umar bila budak-budak kan mereka mari ke masjid, belajar di masjid. Lepas tu biasalah budak-budak ni tuan-tuan, perangai dia bising, main-main macam Zahra ni. Main-main di masjid. Jadi tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar suruh pihak masjid buat bangunan tepi masjid. Bangunan tepi nama madrasah. Itulah sekolahnya. Orang Islam 7 tahun hantar anak pergi sekolah tuan-tuan sekalian. Ini zaman Sayyidina Umar bermula pendidikan. Pendidikan Al-Qurannya, belajar agama ni zaman Sayyidina Umar. Tuan-tuan sekalian, zaman Sayyidina Umar dengan cap mohon khalifah diwujudkan. Ada pejabat pos. Tuan-tuan ingat pos di zaman British? Bukan zaman Empire Pact Britannica. Pos ni tuan-tuan zaman Khulafa' Rashidin, zaman Sayyidina Umar merintah. Tuan-tuan ada dah pos, tuan-tuan sekalian. Dah. Zaman Sayyidina Umar, tuan-tuan sekalian, ada jalan menghubungkan wilayah antar wilayah. Tak ada tol, T-O-L, tunggu orang lalu. Dah. Zaman Sayyidina Umar, tuan-tuan sekalian. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada hari berikutnya berkaitan dengan kisah panjang kerajaan Islam sampai berlaku kejatuhan Khilafah Uthmaniyah pada Mac 1924. So jangan ke mana-mana, boleh terus bersiaran, tolong share lah kawan-kawan kita. Sikit-sikit, taklah banyak, bolehlah kita dapat ilmu berkaitan sejarah Islam. Apa berlaku zaman Khulafa' Rashidin hinggalah
Sayyidina Ali mati dibunuh bersama Kerajaan Umayyah, Abbasiyah. Kita akan lihat zaman Zikiyah, Kerajaan Fatimiyah, Raja Ayyubiyah, apa berlaku di syariat Islam, dan hingga kejatuhan Khilafah Utsmaniyah. InsyaAllah tuan-tuan, saya akan percaya dalam keterbatasan kita, pergerakan kita dikawal ini, tuan-tuan boleh dapat manfaat, kita boleh dapat pahala, dan kita boleh tuan-tuan sekalian berukhuwah sebaik mungkin dengan keluarga kita, dengan ahli keluarga kita, insya-Allah. Doakan semoga berakhir, berhujung wabak penyakit COVID-19 ini, tuan-tuan sekalian. Dah 1,000 orang lebih yang positif. Yang sahabat-sahabat ahli tabligh yang belum buat saringan, tolong pergi. Tolong pergi ke hospital, tolong suruh diri, kita cek buat saringan, insya-Allah. InsyaAllah, sebab kita bimbang takut mengebot lagi. Yang ini pun, yang tidak pun juga orang tawar juga anggota jamaah tabligh. Sahabat-sahabat siapa dengar, jangan kita blame tabligh, jangan. Mereka juga ada peranan, mereka ambil bahagian untuk menyampaikan agama Allah, untuk mereka bantu usaha menjaga agama Allah. Sahabat-sahabat jemaah tabligh berkorban. Cuma yang khilaf, yang silap, mereka kena betulkan keadaan. Ketua-ketua atau amir ni ajak anak buah dia pergi buat pemeriksaan di hospital, insya-Allah. Kita pakat-pakat doakan so wabak ini berakhir, semuanya berpenghujung dengan baik. Tuan-tuan sekalian, semoga Allah rahmati kita semua. Terima kasih semua kerana sudi menjadi pendengar yang baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.